Sorry tadi saya punya coverage biasalah. As I told you guys, saya punya tak tahu kenapa lately coverage saya sangat teruk. Sorry. So kita reconnect balik. Mudah-mudahan kali ini dipermudahkan. Okay. InsyaAllah. Okay. Saya dah post dekat ADMC. Alright, so kita sambung tadi apa yang saya ceritakan tadi. Ada yang kawan kita tanya macam mana kita nak ubah mindset, kita nak, orang kata tak nak fikir bukan-bukan. So yang saya katakan tadi sebab dia takut dia, sangkut-sangkut lagi ke? Masih sangkut-sangkut ke? Please respond. Masih sangkut ke? Masih okay, dengar tak? Saya okey dah. Okey, alhamdulillah. Alright. So, saya pun tak terpastilah. Kita doalah. Okay, kita cuba overcome. Alright, so kita balik pada so please masa saya bercakap kalau kata terputus, let me know. Maybe kita boleh try the next time untuk buat buka live session ni. So kita cuba untuk kali ni. Alright, so tadi yang bila kawan tanya, sebenarnya dia ada ketakutan, dia ada satu fikiran ataupun dia rasa, she got an idea that anxiety disorder boleh buatkan kita gila, tetapi saya selalu tekankan yang anxiety disorder tidak akan buatkan kita gila, sebab kalau kita gila, tidak adalah saya di sini untuk nak share you all, dan tidak adalah kawan-kawan yang lain yang pernah mengalami anxiety disorder untuk share pengalaman mereka, because the moment you dah start you punya recovery process, insyaAllah you akan pulih dan you tak akan pergi end up sampai gila macam tu. And beza kita dengan orang gila adalah kita masih ada kesedaran untuk kita dapatkan rawatan, untuk dapatkan pemulihan, untuk kita nak dibantu. Tapi untuk orang yang dah masuk tahap gila tu, dia dah tak ada apa-apa sense dalam diri dia, tidak ada sense to think, tidak ada sense untuk berperasaan. So that's why dia dah tak ada rasa malu sampai tahap dia boleh berbogel. So adakah kita dah masuk tahap bogel tu? Tak kan? Jadi janganlah kita fikir jauh-jauh ke arah tu. Alright? Tak payah fikir-fikir ke arah tu sangat. Okay, Ayu nak tanya soalan ni, macam mana kalau nak setback balik? Macam mana kalau nak setback balik? Belum sembuh sepenuhnya tapi kena balik. Okay, first thing first, bila kita kata kita dalam journey of recovery, and even, saya selalu kata, even kita dah 100% pulih, dah tak ada simptom, tidak ada apa-apa physical ataupun emotional symptom sekalipun, boleh dalam satu keadaan berlaku setback ataupun relapse. Itu boleh berlaku, because this is what I experienced before this. Last year pun saya ada relapse setback, cuma keadaan tu tidak terlalu lama, dan sebab apa, kita dah tahu, dah kenal apa tu anxiety disorder, so kita tak akan biarkan diri kita berlama-lama dalam keadaan tersebut. So untuk kita nak bangkit semula selepas kita mengalami setback itu, perkara pertama adalah kita mesti pegang pada kita punya keyakinan bahawa keadaan ni memang boleh pun overcome, boleh pulih, sebab the first time kita dah pernah pulih. So kenapa yang second time ni tak boleh pulih? Of course kita boleh pulih. Okay, develop that belief, that idea, develop that. And then second, kita kena tahu that we always have the access. Kita sentiasa ada access to connect with the God, untuk connect dengan the higher source, sumber yang memberikan kita keselamatan, perlindungan, kesihatan, pemulihan tu. Kita sentiasa ada access tu. Cuma kita tak reconnect semula. Because sometimes kita lose connection dengan the higher source, dengan Allah, dengan Tuhan, God, whatever you name it, okay, yang you nak panggil. Tapi when we disconnect dengan the higher source tu, of course kita takkan ada energy untuk support kita punya kehidupan kita, maintainkan kita punya kehidupan kita. That's why bila kita sometimes kita dah disconnect, kita akan berbalik semula atau kena relapse atau kena setback. So bila kita berada dalam keadaan macam itu, percaya, yakin, okay, dulu aku pernah pulih, so this time around insyaAllah aku boleh pulih, and get the access pada sumber, the higher source. Minta ke Allah, ya Allah Tuanku, aku mengalami keadaan ini semula, dan bawa aku kembali pada jalan pemulihan yang sebenar. Because lepas you kena, biasanya untuk you nak gunakan you punya tools ataupun kaedah yang lama, dia tidak akan berjaya, sebab you kena upgrade sikit kaedah tu. Maksudnya lebih kena belajar lagi, kena tambah lagi ilmu, kena orang kata tingkatkan lagi level. Okay, sebab katalah masa first time you kena, you dah gunakan kaedah A, okay, dan you pulih.
Bila you dah pulih 100%, then tiba-tiba you datang balik, after few years datang balik keadaan tu. So you nak gunakan kaedah yang sama, boleh menggunakan kaedah yang sama, tetapi benda tu kena upgrade sikit. Maksudnya kalau mungkin kena overdose sikit, kena dose tu tinggi sikit, ataupun kalau you menggunakan keadaan treatment semula jadi, you kena increase sikit knowledge you kena tambahkan sikit terapi tu, kena tambah sikit, and you need to explore more kaedah-kaedah rawatan yang wujud, because dalam dunia ni tidak ada hanya satu saja kaedah rawatan, ada banyak lagi. So maybe this time around you tak boleh gunakan tidak boleh gunakan method yang sama untuk you nak pulih. You kena upgrade. Okay, sebab in our life kita sebenarnya bukannya hidup dalam stagnan ataupun keadaan yang sama. Kita kena evolve, kena berkembang. So the first time kita mengalami krisis kesihatan mental, kita dah berjaya keluar, and then bila kita mengalaminya semula, kita perlu sedar yang ada benda lagi yang masih kurang. Ada puzzle yang masih belum tercantum. That's why kita balik semula pada keadaan yang sama. It's like a circle. So bila kita balik semula keadaan yang sama, there's something, a piece yang lost, something perkara yang hilang yang kita tak combinekan. Sebab itu benda tu datang balik. So yang tu you all kena go within and cari. So based from my experience, apa yang saya find out that dulu masa first saya mengalami anxiety disorder, saya overcome dengan keadaan macam lebih kepada physical, jaga makan, lepas tu pergi beriadah, activity and so on. Okay, yang itu masa first saya kena anxiety, and then saya alhamdulillah pulih. But after few years, 2006 and then 2013 kena balik. Masa tu saya nak menggunakan kaedah yang sama dah tak boleh. Maksudnya bila saya jaga makan pun sama juga. Bila saya pergi bersenam ke apa pun sama juga. Saya dah macam makin semput, macam tak boleh buat. So waktu tu saya dah lose hope, tetapi saya percaya yang saya boleh, saya percaya yang benda ni boleh dirawat sebab dulu saya pernah pulih. So saya minta dekat Tuhan, ya Allah Tuhanku, kau beri aku kekuatan untuk berhadapan dengan keadaan ni. And then masa itulah saya jumpa jalan yang sebenar. So rupanya benda ni kena upgrade. Okay, you punya methods atau tools for you to recover, you kena upgrade. So waktu itulah saya belajar lebih lagi, cari lagi ilmu, cari lagi information. Oh rupanya benda ni bukan saja perlu overcome physical parts, you kena overcome emotional parts. Emotional parts. So waktu itulah saya combine, okay, physical and emotional parts. Combine kedua-duanya. Physical pun kita jaga, makan, senam pun kita buat. And emotional kita kena jaga, kena uruskan stres, supaya benda tu akan bantu kita. So throughout the journey, saya start lebih faham, oh dia bukan saja kena physical and emotion, tapi dia kena juga betulkan kita punya mind, cara kita fikir. So kita start cara terfikir, and then throughout the journey saya dapat lagi kesedaran, oh bukan saja kita punya mind, tapi kita kena juga balancekan kita punya tenaga dalaman. So upgrade lagi. So that's why saya kata, bila you mengalami semula setback atau relapse, that is totally normal. Tetapi apa yang you kena faham, yang you kena sedar adalah perkara ini perlu untuk you cari dekat mana puzzle yang hilang tu, dekat mana the broken pieces yang you tak jumpa, yang sampaikan you kena balik keadaan tu. Okay, that's why I come up with the theory that in order for us to recover, to cure and heal our anxiety, is to touch all the 4 dimension. You kena cover 4 dimensi for you to pulih. Maksudnya bukan saja you sentuh punya fizikal, bukan saja rawat fizikal dengan cara makan ubat, dengan cara bersenam, dengan cara jaga makan, makan suplemen. Bukan saja you rawat you punya fizikal, tetapi you juga kena rawat you punya mind. Cara you berfikir pun rupanya you kena rawat. Okay, macam mana you nak fikir, you kena ubah you punya mind setting, which is kita gunakan perkataan reprogram your mind, cara you fikir, because all this while you punya cara berfikir tu dah jadi habits, dia dah jadi default program, dia dah install lama dah. So untuk you nak overcome keadaan tu, cara berfikir you kena reprogram semula, and this reprogram kena practice. So mind you pun kena betulkan cara you fikir, because all this while you banyak sangat didedahkan ataupun diinjek dengan fikiran-fikiran yang menakutkan, dan dia tidak balance. Okay, so sebab itu all this while you rasa
dunia ni tak selamat. You rasa diri you pun tak selamat. You rasa orang lain pun tak selamat. So, you kena balancekan benda tu. Okay? Tunekan you punya mind semula. Kemudian, and then mind tu tadi, apa yang penting adalah you kena masukkan dia information yang memberi inspirasi dan semangat. Jangan baca benda-benda yang menambahkan ketakutan. That's it. Untuk you nak recover, tolonglah jangan baca lagi benda-benda yang menakutkan. Kenapa kita ni menzalimi diri kita dengan membenarkan diri kita baca benda yang menakutkan? Dah tahu kita tak boleh baca, kita baca juga. So at first level, jangan bacalah, stop lah dulu. Tak ada masalah pun kita stop. Kenapa kita nak hidangkan dengan benda-benda menakutkan? Isi mind kita dengan information yang kuat, menguatkan semangat. Isi benda macam tu. Alright, so next, kita kena juga sentuh kita punya dimensi perasaan, emosi. Kita kena juga urus dengan baik. Maksudnya, adakah kita ni sentiasa je nak marah-marah orang, sentiasa je nak tidak mahu memaafkan orang. So, this dimension pun kita kena overcome. Belajar, open your heart, buka hati, dengar nasihat, dengar teguran. Selama ni kita ni ego sangat, orang cakap tak nak dengar. Kan? Habis diri sendiri pun tak nak dengar, orang lain pun tak nak dengar. Macam mana sebenarnya kita nak apa? So, buka hati kita dengar nasihat orang. Buka dah. Dulu saya macam you all jugalah. Kita pun memang ada kesombongan kita. Tapi what I did, saya tengok video-video inspirasi Prof. Mohaya. Lepas tu saya dengar lah ustaz-ustaz punya ceramah. Benda-benda yang buatkan saya lebih bersemangat dan kuat. So waktu tu kita macam in denial because I can say that saya dulu jenis orang yang rebel. Saya wanita yang rebel, suka memberontak against everything. So apa orang cakap tak nak dengar. So at that time, bila kita dah mengalami krisis kesihatan tu, what we can do is we have to runtuhkan ego kita to listen to other people, untuk dengar nasihat dan teguran orang. Okay, so bila kita runtuhkan ego kita, hati kita akan terbuka. So kita akan start belajar untuk kita memaafkan diri kita, maafkan orang lain, maafkan situasi. Dan kita start belajar untuk bersangka baik pada diri kita, bersangka baik pada orang lain, bersangka baik pada Allah, bersangka baik pada situasi yang lain. Kita akan start belajar untuk mencintai orang dan merasa dan membenarkan diri tu dicintai. Because all this while kita ni selalu sabotage diri kita. Kita rasa kita tak layak untuk orang sayang. Kita rasa tak layak untuk orang bantu kita. Sedangkan kita memang perlukan bantuan. So kenapa kita sombong? Get help. Okay? Kita memang perlukan bantuan. We live as a society, kita kena connect to each other. So bila you perlukan bantuan, minta. Jangan you rasa macam tak nak lah nanti susahkan orang. Memanglah nanti you akan susah seorang lah. Kan? So kita, kalau satu orang tak boleh tolong, mesti ada orang yang lain. So Allah tu tak zalim. Okay? Sentiasa connect dengan dia, minta, ya Allah, aku datangkan bantuan. Dia akan beri. Okay? And then the fourth dimension is you punya internal energy. Internal energy is about your spirit. You punya soul. You punya spirit tu senang kata, you punya roh lah. So, think back. Adakah selama ni you expresskan siapa diri you yang sebenar? Atau you simpan, you pendam? You tak pernah pun nak tunjukkan siapa diri you. You rasa macam tak yakin diri, you rasa malu-malu. You tak expresskan siapa diri you. So, the energy tu tak boleh flow out. The block inside. So, untuk you nak recharge you punya energy dalaman is for you to express apa yang you nak buat. Express. Okay? Katalah you nak marah orang. You expresskan kemarahan tu tapi bukan marah depan orang. You cari bantal, you jerit kat bantal tu. Express. Okay? Cari bantal, you marah kat bantal tu. Ataupun kalau dekat dalam bilik tu, you rasa nak tumbuk-tumbuk bantal ke apa, you buat. That is expression. Siapa kata marah tu salah? Boleh marah tapi kena channel out dengan cara yang betul. Sebab you kena release tenaga-tenaga yang tersimpan tu. So kalau lah kata selama ni you rasa you memang suka menyanyi tapi orang cakap suara you tak sedap, and you rasa macam malu-malu je nak nyanyi, it's okay, you nyanyi dah kat dalam rumah sorang-sorang. Express apa yang you nak buat. Atau selama ni you sebenarnya suka tengok orang melukis, and then you rasa macam macam best lah, aku nak cubalah lukis. Belilah watercolor, belilah brush, and then you buatlah sendiri apa you nak buat. Express apa pun yang you suka. Okay? So bila you express, itulah you akan recharge balik you punya energy. Okay? So itu cara untuk kita nak overcome with the setbacks. Okay, untuk kawan-kawan yang
Saya pun tak tahulah kat mana saya nak pergi. Saya pun tak tahu kenapa lately macam tu. Okay, so apa lagi? Maybe kalau kita, I'm not sure whether kita boleh tukar tempat ke, kan? Tukar tempat ke untuk kita nak buat live video ni, I'm not sure. Okay, sekejap. Alright. Kesian you all. Dah semangat-semangat ni kan. So the next question, okay. Okay. Jeho, salam cik. Kalau berhenti minum ubat anxiety, memang ada kesan ke? Contohnya sakit kepala ke? Kalau all this while you memang makan ubat, contoh you makan ubat, preskripsi ubat daripada doktor psikiatrik, you kena tahu yang bila you makan ubat, dia akan ada healing crisis. Healing crisis tu adalah satu orang kata it's a good signal. Dia adalah signal yang baik. So don't worry bila you ada healing crisis. Give your body time untuk nak merge dengan ubat tu, untuk nak ubat tu serasi dengan badan you. Okay, so bukan ubat saja sebenarnya, bukan ubat psikiatrik tu saja. Sebenarnya banyak benda yang kita makan pun dia akan nak mula untuk serasikan diri kita. So sama juga macam makan ubat demam sekalipun, you body. So give time. Taklah, kita tengoklah apa yang kita boleh jawab. Okay. Alright, so tadi tanya kalau berhenti makan ubat anxiety memang ada kesan ke? Contohnya sakit kepala ke? Okay, soal ada kesan ke tak ada kesan ke, I mean kalau you makan pun ada kesan, you tak makan pun ada kesan. So it's about healing crisis. So bila you makan ubat, you kena bercakap dengan ubat tu. Sebab itu saya kata bukan makan tanpa ada penghayatan. You makan, you mesti ada, you kena communicate dengan ubat tu. Okay. Dan you have to have this attitudes yang apa pun yang bantuan-bantuan yang Allah datangkan sebenarnya untuk bantu you pulih. So semua benda yang you makan, semua benda yang you guna, semua tu ada tenaga dia sendiri. Okay, ada energi dia sendiri. So sama juga macam you punya ubat yang you makan, ada tenaga dia sendiri. You guna essential oil, ada energi dia sendiri. You guna suplemen, ada energi sendiri. Atau you makan makanan yang sihat-sihat pun ada energi dia tersendiri. So with that energy, gunakan itu and communicate dengan benda tu untuk bagi tahu, cakap, ya Allah Tuanku, kau jadikanlah ubat ni sebagai alat untuk aku nak pulih. Okay, sentiasa ada penghayatan ataupun communicate dengan benda tu supaya dia boleh serasi dengan diri you. Yang tu yang saya kata kena combine. Bukan saja kita fizikal, okay, rawat fizikal, tapi rawat internal kita. Okay, so bila kita sedar yang ubat tu pun makhluk, okay, yang untuk orang kata sebagai alat untuk nak bantu kita, kita akan sentiasa beri perhatian, kita beri penghargaan pada ubat tu sebab kita tahu dengan izin Allah dia akan bantu kita punya rawatan. So soal ada kesan sakit kepala ke tak sakit kepala ke, I think kita tak perlu question benda tu, because as I told you early, bila you banyak sangat questioning, benda tu sebenarnya akan trap you balik dalam simptom anxiety, dalam anxiety punya circle. So kalau lu kata sakit kepala, so what? You makanlah, minumlah air banyak-banyak, you rehatlah cukup. So it doesn't matter sama ada ubat tu beri kesan ke tak beri kesan, tapi you kena tahu why you stop the ubat. Adakah doktor advise you untuk stop ubat? Kalau doktor tak advise you stop ubat, kenapa you berhenti? And kalau you berhenti makan ubat, you kena consult balik dengan doktor, because at the first place you dah percaya dekat doktor untuk decide for your treatment. And then bila dia dah bagi you, dia dah decide untuk you makan ubat, and then you against benda tu, you tak consult balik dengan dia, I think that's not fair for yourself, and not fair untuk doktor tu juga. Because in the first place, kalau you rasa you tak nak makan ubat, why you seek the doctor? Kan, kalau you rasa nak terapi, you rasa nak counselling, and you can ask for it. Okay, tapi kalau you rasa tak nak makan ubat, then you tak perlu makan ubat. But now bila you dapat and then you against the ubat and you berhenti secara mendadak macam tu,
So tak perlu kita question sama ada aku berhenti ke ni sebab aku sakit kepala ke, aku makan lagi sakit kepala. Tak perlu. Yang penting adalah kita ni yakin ke tak dengan ubat yang kita makan tu. Kita yakin ke tidak dengan rawatan yang kita dah pilih tu. Kita yakin ke tak? Tanya diri kita balik. Okay? Linda, I think you punya question need to go further. I think you need to have a session, next session, or maybe other session, because I think, Linda, you are staying in the same circle over and over again because you are not actually practicing apa yang you dah belajar. Adalah satu kerugian bila you dah ada ilmu, you tak practice. Sebab benda ni you have to realize every single thing yang bila you dah tahu ilmu tu, you kena practice untuk every situation in your life yang you akan berhadapan. Okay? And you akan nampak hasilnya. Is it, Farah, is it okay untuk choose ustaz ceramah untuk dengar? Some ustaz pun penyampaian dia buat kita takut. Yes, totally can, because it's your life, it's your journey. You can choose siapa guru yang nak belajar, apa ceramah yang you nak dengar. You can choose. This is free will, no matter what. Okay, tak ada masalah. Anas, salam sis, nampak kuning hari ni. Kuning jiwa tu. Saya berhenti makan ubat tiba-tiba je. Hari tu sakit kepala dekat beberapa minggu. Okey, kalau you makan ubat doktor, Jeho, you please consult balik dengan doktor. You kena minta consent daripada doktor untuk stop the ubat. Kalau you dapat sakit kepala, itu adalah healing crisis. You kena faham benda tu nak serasi dengan badan you. And even sakit kepala pun, try untuk banyak minum air. Okey, minum air dan cukupkan rehat. Okey, sebab dia nak stablekan balik ubat tu dengan nak serasikan dengan you punya body you. Sebab ubat-ubat psikiatrik ini kebanyakannya adalah untuk nak stablekan balik you punya chemical yang tak balance. So of course dia akan affect some of the function of the brain. So no worries, you believe that it's okay, ini healing crisis. Tuhan ada untuk selamatkan aku, Tuhan ada protect aku, because this is the journey that I choose. Ini adalah jalan pemulihan yang aku pilih. Aku kena yakin Tuhan yang boleh selamatkan aku. That attitude you kena develop sepanjang you punya journey recovery. Mia, hi. Yes, concept I love myself. Macam mana nak buat kalau kita cepat panik bila nak jadi assertive dengan orang? Bila nak jadi assertive dengan orang, macam mana nak buat kalau kita cepat panik? Actually, kalau saya selalu katakan yang untuk kita overcome panic attack is we have to allow the panic attacks to happen. Otherwise, benda tu akan lebih become stronger and bigger. Okay, so panic attack is a mechanism you punya badan untuk nak release all the unbalanced chemicals, hormones yang dalam badan tu yang tak optimum tu, yang tak optimum. So dia nak release untuk nak balik semula kepada optimum level. So bila panic attack tu datang, you have to allow it, because sometimes you didn't realize that bila you allow benda tu berlaku, dia akan tiba-tiba hilang sendiri. Because I experienced this. The moment I allow myself to accept panic attack, tiba-tiba macam tak jadi pula. So this is what I experienced. Sometimes memang benda tu dia saja je nak seeking for attention, tapi bila you dah give attention and then tiba-tiba dia hilang pula. So itu akan nampak the progress is there. Dia akan nampak progress. So eventually panic attack tu dah makin lama akan makin kurang. Sometimes it happens about 3 seconds saja. Ini sebab saya pernah experience. Saya dah allow benda tu tiba-tiba macam okay, nak datang, and then terus dia hilang. So this is what I shared. I'm sharing. Bila you allow yourself to feel the panic attacks, benda tu dah tak akan kuat. Okay, tapi bila you block, you try to avoid, dia akan lagi besar, dia akan lagi kuat, dan dia akan buatkan you lebih takut dengan keadaan tu. So you are the master of yourself. You kena tahu that panic attack is under your control, bukan dia yang control you. So you must have that kind of attitude towards the panic attack and confront. Kena confront, and then bila confront, you akan started to tak kisah dengan apa pun situasi yang berlaku, sama ada nak jadi asertif dengan orang ke apa ke, it's okay, right? So anything lagi? Kalau tumbuk pokok pisang boleh tak boleh?
I mean, kalau you lepaskan kemarahan pada orang, I'm afraid that benda tu akan bagi kesan dekat orang, kan? So kadang-kadang kita boleh je marah orang, tapi kadang-kadang tak semua orang boleh maafkan apa yang kita dah buat. So might as well kita try untuk salurkan kemarahan tu dengan cara yang betul lah. Because bab anger, I've experienced a lot lah. Macam as I told you guys, kalau siapa-siapa yang tahu, macam I have this struggling, yang mana saya ada saya punya anger issue juga. Okay, paran tu semua memang saya ada, and it took years to overcome that. Okay, tapi boleh, don't worry, boleh. Any you punya emotional pain, anger, resentment, you punya sedih ke apa pun, sebenarnya boleh resolve, no worries. Ayu dulu macam tu, tunggu kena attack tapi tak pula kena. Yes, the moment you start untuk tunggu attack tu, you dah start macam benarkan dia dah tak datang. Okay, sebab dia rasa macam alamak, apa pasal dah tak apa pasal pula si Ayu ni boleh accept pula panic attack ni. Asal pula dia boleh accept aku, sebab selama ni kita against panic attack, tapi bila kita dah start terima, dia rasa macam alamak, I lose the power. So that's why bila benda tu you dah transcend into the panic attack dah lose the power. So the power dah dalam diri you pula. You are the master of yourself. Okay? Again, saya selalu katakan, sometimes satu session macam Q&A session macam ini, dia takkan boleh untuk jawab semua soalan-soalan you sebenarnya. But at least you akan dapat sedikit points lah. Maksudnya kat mana yang you kurang, kat mana yang you kena tambahkan. Because anxiety penuh dengan tricks, sangat-sangat penuh dengan tricks. The emotional symptom tu banyak tricks, you punya physical symptom tu pun banyak tricks. Tapi paling penting adalah saya nak you all realize that you tengok anxiety daripada perspektif yang berbeza. Okay, rather than you anggap panic attack tu sebagai satu benda yang menakutkan, tetapi letak satu idea mengatakan bahawa panic attack merupakan mekanisme badan you untuk nak pulih secara semula jadi, because your body got intelligence untuk nak heal itself. Okay, tapi saya, Linda kata, tapi saya dah tak ada panic attack dah, cuma mindset je. Okay, when we talk about mindset, as I told you, kita kena reprogram mind kita, because all this while we are living in default mode. Maksudnya kita kata hidup dengan keadaan yang sentiasa kita punya action, kita punya respon, kita punya reaction adalah repetition, repeat. Kita punya action kepada satu-satu situasi, kita punya tindak balas kepada satu-satu event adalah sebenarnya repetition, satu benda yang berulang, benda yang kita pernah buat dan kita buat lagi. Sebab tu dia dah jadi habit. So bila you fikir satu benda, contoh you fikir, okay, kita talk sikit pasal bila you fikir pasal anxiety disorder ini tak boleh pulih. Okay, you nak ada idea tu, you nak ada idea yang anxiety boleh pulih, tetapi you punya deep down inside macam ragu-ragu, macam was-was. Itu disebabkan oleh habits yang dah ada. Itu disebabkan oleh program yang dah ada dalam you punya mind daripada dulu. Because kalau you perasan, all this while kehidupan kita 90% banyak injected dengan benda-benda yang menakutkan. That's why you are feeling tak selamat. Kita selalu rasa tak selamat. Contoh macam bila kita cakap, saya selalu jumpa ramai yang kawan-kawan macam kata, okay, aku nak untuk pulih, tetapi aku tak tahu apa cara sebab aku rasa doubtful, aku rasa was-was yang benda ni boleh pulih. Aku nak pregnant tapi aku takut nak pregnant sebab kalau aku macam nak pregnant sebab aku belum sihat lagi. Aku takut apa-apa jadi dekat aku atau jadi dekat baby nanti. Atau aku sebenarnya nak sangat explore the world, I want to live life to the fullest. Aku nak travel, tengok dunia luar, tapi aku takut kalau aku kena panic attack masa dalam aeroplane, dalam kapal terbang. Contoh lagi, aku nak sebenarnya aku dah stres dengan kerja aku sekarang. Dah stres sangat. So aku rasa aku nak sangat tukar kerja. Tapi aku takut kalau buatnya aku kerja tempat yang lebih teruk macam mana. Okay. Ataupun you rasa macam aku nak sangat pergi cari ilmu, nak belajar self therapy, nak belajar macam nak master diri sendiri, nak rawat diri sendiri. Aku nak pergi bengkel, nak pergi workshop, nak transform diri aku, tapi aku takut nak jumpa orang sebab aku takut berada dalam kawasan yang ramai orang. Okay, so these kinds of thoughts sebenarnya kita dah ada. Orang anxiety memang ada benda macam tu. Tapi orang yang tak ada anxiety,
Jarang ada fikiran-fikiran macam tu. Tapi kita orang anxiety akan ada perkataan fikiran begitu. Kenapa dan daripada mana punca benda ni? So benda tu berpunca daripada kita punya habit ataupun program masa kita kecil lagi. It's happened from our childhood because our parents and kita punya nenek moyang memang akan motivate kita atau nak encourage kita buat satu benda tu. They are using fear. They are using fear of mereka menggunakan ketakutan ataupun perasaan tidak selamat untuk nak encourage kita buat satu benda. Macam benda contohlah bila saya kata orang dulu selalu cakap kau panjat pokok tu. Kalau panjat pokok tu memang kau kaki kau patah, memang kau masuk hospital. So kita dah rasa takut, kita rasa tak selamat, kita rasa insecure, betul tak? Ataupun mak bapak kita selalu cakap kau makanlah gula tu banyak, nanti gigi kau berulat, rosak betul berulat. So budak-budak akan macam takut, rasa macam tak selamat, macam risaunya, macam tu. So ada juga keadaan bila dekat sekolah, cikgu-cikgu kata siapa yang tak lulus saya akan hukum dia. So dia rasa tak selamat, rasa macam takutnya kalau aku tak lulus macam mana. So dia takut. So ada pula yang macam-macam benda lah, macam-macam yang ataupun orang dulu dia selalu cakap masuk rumah orang jahat. So budak ni bila dia dapat benda-benda macam itu, dia akan rasa macam dunia ni tak selamat. Macam semuanya benda patut dirisaukan, semua benda patut ditakutkan. So kita living in that environment dalam paradigm yang begitu. Parents kita, orang tua, sekeliling kita, the society banyaknya nak buat kita ni melakukan suatu benda tu dengan cara menakut-nakutkan kita. So that's why kita program kita yang dah tersedia dalam otak kita ni turun-temurun adalah program insecurity, rasa tak selamat, unsafe, rasa takut, fear. So itulah benda yang selalu ada. Actually tak salah. Sebenarnya kalau kita ada fear atau rasa insecurity atau rasa kita susah nak percaya diri kita, benda tu tak salah. It's just that apa yang berlaku dalam society sekarang adalah the level of insecurity, the level of unsafe feeling tu adalah pada tahap ini tinggi sangat. But the level of the feeling of safe, perasaan selamat, perasaan perasaan selamat lah, perasaan berani tu berada pada level yang ni. So dia tak balance. Suppose dia kat tengah-tengah. Okay, suppose dia sepatutnya bila kita punya level of insecurity, rasa unsafe, rasa tak selamat, rasa takut berada dekat sini, dan kita punya level of selamat, rasa dilindungi dekat sini, dia tak balance. So lagi banyak yang tak selamat tu kita rasa, betul tak? Sudah sedar yang benda ni, keadaan ini adalah memberi penderitaan, you rasa sengsara, you rasa suffered sebab you tak boleh nak pergi mana-mana pun, you tak boleh nak berjaya, you tak boleh tengok macam orang lain boleh pergi travel, orang lain boleh beranak dengan senang, orang lain boleh berjaya dalam hidup dia, orang lain boleh pergi. Saya stop sekejap. Okay, so bila you jadi macam gitu, you kena program balik. Bila you dah sedar that something need to be changed, you kena rebalance mula. So it is normal for you to have insecurity ataupun rasa tak selamat, rasa tak percaya, rasa takut tu it's normal. Tetapi dia kena balance dengan you punya rasa selamat, rasa dilindungi tu, mesti balance. Okay, so that bila dia balance, you akan decide in between apa yang you nak buat dalam kehidupan you. They must have a point of balance, titik keseimbangan tu mesti ada. So feeling insecure dengan feeling secure, it's okay. It's polarity. Dia adalah hukum duality. Mesti ada dalam hidup ni. You akan selamat, you akan tak selamat. You rasa takut, you rasa berani. Itu adalah duality. You cannot change that. You cannot avoid salah satu because it's complement each other. So bila dia complement each other, it's help each other. That's why you kena cari titik keseimbangan di tengah-tengah. Kat mana you nak pergi. So kalau lah kata you takut tak boleh pregnant, you takut you nak pregnant, tapi you nak pregnant tapi you takut sebab you rasa you masih tak sihat. So you jagalah makan. Contohnya okay, tak apalah aku nak pregnant tapi aku masih tak sihat sebab aku ada anxiety. Then you jaga makan, you jaga mind you jaga you punya cara you fikir dan cari emosi you, banyakkan baca Al-Quran contohnya. There are so many tools you boleh buat. So jangan terperangkap dengan feeling unsafe tu lama-lama. Okay. So untuk nak rebuild you punya mindset, untuk nak reprogram mindset you, dia perlukan practice.
Practice tu berulang-ulang. Benda yang sama. Macam mana you suka react, you suka bagi respon yang sama dalam ke semua situasi you berulang-ulang. Begitu jugalah apabila situasi tu datang, you kena respon berulang-ulang. Practice, tetapi dalam konteks yang berbeza pula. You dah transform konteks yang berbeza. Maksudnya kalau contoh saya kata tadi, instead of you cakap dekat orang, kau jangan makan gula-gula tu, nanti gigi kau berulat. Instead of you gunakan benda tu, balancekan you punya mindset dengan kata okay, makan sayur, cakap dengan budak tu makan sayur, makan buah, supaya nanti you boleh lari laju-laju. Nampak tak vibration tu lain? Bila you cakap dekat budak, you kata makan gula-gula, nanti gigi kau berulat, dia akan rasa takut. Tapi kalau you cakap dengan dia, makan sayur, makan buah-buah, nanti you akan lari laju, you akan lompat tinggi, you akan sihat, you akan kuat. So the different vibration kan, different frequency, betul tak? So you akan develop perasaan selamat pada diri budak tu, dan dia akan rasa sihat, dan dia punya fokus pada benda yang positif itu. Fokus dia pada benda yang sihat. Dia tak fokus pada benda yang menakutkan. Okey, sama juga macam kalau kata cikgu kata, siapa yang tak lulus saya akan hukum. Instead of you gunakan benda tu untuk motivate orang, why not you kata, okay, tak apa, kalau katalah you tak lulus, tak apa, kita akan cuba lagi. So different vibration kan, different feeling, betul tak? So itulah yang kita kena ajari diri kita balik. Itulah benda-benda yang kita kena overcome, transform, self-talk, cakap balik diri kita apa yang kita boleh change, ayat yang kita boleh gunakan untuk nak rebuild balik, reprogram balik mind kita. Sebab selama ni kita punya program kita dah banyak yang default yang menakutkan. So now kita kena cakap balik diri kita, change benda-benda yang lebih positif. Atau macam tadi saya kata, kalau dia kata, kalau parents dia marah, kau jangan panjat tinggi-tinggi, nanti kaki kau jatuh, kau masuk hospital. Instead of you build that kind of sense pada budak, why not you cakap, nak panjat boleh, tapi kena pegang kuat-kuat, hati-hati, kena alert, kena peka. So nampak tak vibration tu berbeza? So inilah benda yang kita kena ada awareness, yang kita kena transform dalam hidup kita. Jangan lagi gunakan benda-benda yang banyak menakutkan dalam hidup. Balance balik dengan benda-benda yang buatkan kita rasa selamat, rasa dilindungi. Okay, so bila kita ada that kind of attitudes, kita dah, maknanya setiap benda-benda yang menakutkan tu kita dah aware, aku takut benda ni. Overcome balik. Buat senarai yang first, apa yang aku takut. And then senarai yang kedua, macam mana aku nak tukar ayat. Maknanya tulis ayat kat sebelah tu, macam saya kata, aku nak pregnant tapi aku takut. Tulis ayat kat sebelah tu, aku nak pregnant dan aku yakin Allah ada untuk lindung aku akan dapat anak yang sihat, anak yang kuat. Itu yang kita kena develop, itu yang kena reprogram balik. Okay, and second, you kena selalu cakap, you sentiasa ada access dengan Tuhan tu. The access is always here and there. Sentiasa ada, so no worries. Bila you ada rasa down, you ingat balik siapa yang sumber kekuatan you. You kena ingat siapa sumber yang melindungi you. You kena ingat siapa sumber yang memberi you pemulihan, kesembuhan, keselamatan. Siapa? Bila you have that kind of access, you have that connection, you akan ingat balik. The moment you rasa macam down, you rasa macam tak selamat, feeling insecure, you akan ingat, okay, Allah ada dengan aku, Allah selamatkan aku, Tuhan ada dengan aku, Tuhan selamatkan aku. You have that access. Sebab tu saya kata, in this journey, you tak boleh menafikan adanya satu kuasa besar yang sebenarnya bantu kita dalam menjalani kehidupan ni. You cannot avoid that. You kena faham benda tu. That's why must always have that connection, access to the connection. Alright? Alright, so itulah caranya untuk kita nak ubah mindset tu. Kena reprogram. And banyak methods untuk nak reprogram. Banyak methods. You kena explore sendiri, because saya tak boleh nak tetapkan apa yang bagus untuk you, sebab as I told you, kita ni setiap orang ada different idea, different perception, different beliefs, kepercayaan yang berbeza. Ada different latar belakang, background psikologi yang berbeza. So the moment you kenal diri you, apa yang you suka, apa yang sesuai dengan diri you, you akan find out apa jalan yang betul. So tak sama, antara kita tak sama. But if you want to explore, please do so. Explore and experiment, then you akan tahu. Alright. Apa lagi? Alhamdulillah pagi tadi saya berjaya konsult seorang lagi yang simptom relapse. Jawapannya kena dapatkan rawatan dan tidak menjadi kesembuhan. Sis ada sebut live lepas, iaitu menerima. Juga tak perlu nak jadi orang lain, sebab kesembuhan kita hanya kita yang mampu rasa ini. Jadi kita akan melalui proses itu dalam kesedaran dia.
Okay. Okay, so Linda tadi sudah jawab macam ni kita nak ubah mindset. Yang itu perlukan praktis, yang itu beri masa pada badan. Sebab you dah berapa puluh tahun you dalam default mode. Okay, orang kata macam you punya program yang sama. So untuk you nak reprogram, untuk you nak transform pada a new brand you, a new version of you, it takes time. Okay, but throughout the journey you kena have the access dengan the higher source, Allah. Okay, itulah memang rasa tak selamat. Nak foster rasa selamat tu supaya subconscious akan calm. Yes, it took years sebenarnya, and you kena start. You must have that action now. Kalau you tak buat untuk kata macam okay lah, aku nak keluar daripada circle ni, circle of insecurity, circle of fear, circle of anxious, circle of unsafe, you nak keluar daripada sini, you must have the first step. Sebab perjalanan ni jauh lagi. As I can say that maybe perjalanan ni ada 10,000 langkah. Tapi kalau you tak start the first action, how come you nak capai the last step? So please now, you dah tak ada masa dah sebenarnya nak orang kata, tak ada masa dah you nak bertanya-tanya, questioning lagi, kenapa dengan aku ni, kenapa dengan aku ni. This is the time for you to do your action. You kena buat. You kena take the action. Bila you dah ada the tools, kena buat. And go through the journey by your own self. But bukanlah dengan diri seorang, tapi you ada access, iaitu Allah, Tuhan, your God. Okay, no worries. Betul, selalu kenapa dan kalau terus jadi dan lain. Yep. So, kenapa kena macam ni? Kalau macam ni, kalau aku buat macam ni, apa akan jadi? Kenapa kena macam ni? You see those question, dia akan trap you balik. Sebab itu dulu masa awal saya share dengan you all, saya selalu cakap stop questioning actually. Stop questioning. Sebab you akan trap dengan you punya soalan sendiri. Betul, macam-macam cerita masa kecil. Cerita hantu pun sama. Yup, cerita hantu pun sama. Sampai kan kita dah tak boleh beza sebenarnya apa tu hantu, apa tu dah tak boleh beza dah, roh tu apa, hantu tu apa kan. Kalau cerita pasal hantu ni macam you akan tahu bahawa hantu ni adalah just your imagination. Okay, I'm not talking about jin. It's different things because jin memang wujud. Okay, jin, malaikat, manusia memang wujud. Tapi when you talk about hantu, it's your imagination. Because kenapa saya kata imagination? Kalaulah hantu tu adalah sama, kenapa hantu dekat Malaysia dengan hantu kat barat lain? Kenapa hantu kat barat ada Dracula, tapi kenapa hantu dekat Malaysia ada Pontianak? So why not Pontianak ada dekat sana juga kalau dia betul-betul hantu yang universal, kan? So kenapa Dracula tak wujud dekat Malaysia? So that kind of thing yang you kena find out. You kena tahu yang hantu adalah it's just your imagination. But bila kita cakap pasal jin, itu lain. Okay, itu another story. Nanti you kena belajar benda lain pula. Okay, jin memang wujud. Masa sekarang ni dengan COVID memang rasa tak selamat. Mencanak-canak. Yo, saya pernah paranoid gila pasal COVID. But Alhamdulillah, I can overcome that after, I'm not sure lah, 2-3 months juga lah macam tu. But then I started okay. Yup, kena avoid baca cerita yang menakutkan. Please, dalam you punya journey proses, avoid benda-benda yang menakutkan. Kenapa bila dah lama tak sakit kepala? Contoh tiba-tiba teringat, dah lama tak sakit kepala. Tu esok sakit kepala. Sama macam demam, rasa macam nak demam, lah tu lah ni. Okay, sebab kita ada syndrome psychosomatic sometimes. When we think, we feel. When we feel, our body can reflect. Okay, so that's why saya kata powernya kita ni, the moment kita fikir satu benda je, kita akan dapat rasa. So bila kita dapat rasa, yang kita akan reflect through our body. So instead of kita fikir benda yang menakutkan, why not kita fikir aku kaya, aku rasa aku kaya, dan badan aku rasa aku adalah orang kaya. Contohlah kan, macam tu. So kita boleh reverse balik benda tu. Alright, so I think itu sajalah untuk perkongsian hari ini. InsyaAllah kalau ada peluang dan ruang masa lagi dan coverage okay, saya akan buat sesinya lagi. So kalau you all ada nak memerlukan sesi one to one yang lebih dekat, you can register untuk learning and sharing session. Kat situ kita akan belajar banyak benda. Dia untuk 1 jam saja. Cuma kadang-kadang memang biasanya lebih pun. Dan kalau you perlukan buku Kembali Kesedaran e-book, boleh email saya virginrosevr, virginrosevr@gmail.com. You boleh communicate dengan saya. Dan kalau you ada apa-apa soalan, you can PM me. InsyaAllah kalau saya ada masa, saya akan jawab. Kadang-kadang bila saya tak ada masa, saya go through je, lepas tu saya tengok dan saya akan biarkan benda tu. Sebab kadang-kadang ada benda yang kita perlu explain melalui cakap. Ada benda yang kita boleh tulis, tapi tak semua boleh tulis.
Okay, so saya minta maaf, dah beberapa kali saya punya coverage problem. I really wanted to help you guys, tapi yelah kadang-kadang kita punya kekangan macam gini kan, kita punya line macam ni. Tapi manalah tahu kalau akan datang ada rezeki, kita boleh buat program kan, boleh buat balik program dan you guys datang, kita sembang, kita sharing, kita share the knowledge, churn the knowledge. So itu lagi baik kan, sebab kita want berdepan lagi bagus. Tapi for the time being, keadaan sekarang, I think the best way is kita buat shadow online lah. Cuma itulah keadaan coverage ni, I tak tahu. So sorry about the coverage, and I hope that apa yang saya share tu adalah dapat tangkap sikit-sikit. Kalau ada yang termiss, yang you tak faham apa yang I sebut because of the coverage tu terganggu, then you can PM me, tanya balik, Kak tadi sis cakap macam gini, yang tu tak clear, mungkin I kena explain more. So it's okay, anything you can PM me, insyaAllah saya cubalah bantu mana yang mampu. Sebab saya tahu how suffered benda ni, and because of I dah lihat anxiety disorder from different perspective, so I can say that anxiety disorder actually it's very small issue, very small issue. Sebenarnya ada benda besar lagi yang you kena fokuskan sebenarnya, tapi tak apa, okay. Jangan rasa macam tertinggal jauh, no. Okay, it's by process. Alright, so saya doakan semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Lepas ni sentiasa diberi kekuatan, diberi pemulihan yang sebenar, dijumpakan dengan orang-orang yang betul dalam kehidupan you, dijumpakan dengan pemulihan rawatan yang tepat untuk diri you, supaya you boleh keluar daripada circle ni, and then you sedar yang rupanya kehidupan yang lebih besar daripada anxiety itu sendiri, dan you akan start your life, live life to the fullest, insyaAllah. Okay, so apa yang salah silap kata-kata saya ke apa benda, mungkin terkasar bahasa ke, saya minta maaf. Okay, so kita akan jumpa pada live session, next live session, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.